Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairat. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah kerana dengan izin, dengan taufik daripada Allah, kita pada tengah hari ini diberi peluang untuk dapat bersama-sama dalam majlis ta'lim yang mudah-mudahan dapat kita memperingatkan antara kita sama kita dengan beberapa peringatan. Dan agak jarang dalam kebiasaan saya bila kuliah tengah hari waktu lunch time ni diberi tajuk untuk diulas, dan ini satu yang menarik lah ya. Bila saya dihubungi oleh sahabat yang maklumkan program kita pada tengah hari ini, dan sahabat di sini perlu kepada satu tajuk, saya terus bagi tajuk yang disebut oleh sahabat tadilah ya. Walaupun mungkin dia sangat sederhana, simple, tapi itulah sebenarnya realiti daripada ajaran kita. Prinsip yang ada dalam agama berdasarkan kepada pesanan ataupun wasiat daripada junjungan Rasulullah SAW ialah la tahkiranna bil ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang sepi ataupun pandang enteng terhadap kebaikan itu walaupun sedikit. Jadi ada nilai masing-masing di sisi Allah SWT. Kita tahu semua yang yang bersumberkan daripada kita, dia tidak akan berlalu begitu saja. Ada perhitungannya di sisi Allah SWT. Ayat yang selalu kita dah baca pun Allah Taala kata faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Begitulah seterusnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kamu buat kebaikan walaupun kecil, kalau terjemahan lama dulu, zarrah tu ditranslate sebagai walaupun sebesar biji sawi. Oh, kecil benar tu. Rupanya biji sawi sekarang dah jadi besar ya? Dengan teknologi moden kita cek balik, besar rupanya bila masuk dalam alat dia tu. Sebab tu yang paling kecil ialah atom ya? Molekul yang paling kecil ialah atom. Jadi saya pun terjemah zarah di situ, walaupun kita buat kebaikan walaupun kecil sebesar atom sekalipun, yarahu, kita akan tengok dan Allah kita akan bertanggungjawab. Saya selalu sebut apa yang kita lakukan sebenarnya tak ada yang off record. Semuanya adalah dengan rekod. Saya yakin sahabat di sini selalu hadir mesyuarat, tak kiralah mesyuarat besar ke mesyuarat kecil. Bila sampai satu peringkat, pengurusi kata perkara yang saya nak sebut ni off record. Itu dia nak mengumpat itu biasanya ya. Dalam Islam tak ada yang off record.
Semuanya dengan rekod. Dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala nanti. Sebab itulah tadi, konsep yang saya sebutkan tadi, jangan pandang sepi kebaikan itu walaupun kecil macam mana. Sebab kita akan bertanggungjawab. Dan dia ada kesannya. Akan diperlihatkan. Yarahu tu sama ada khairan, baik, ataupun syarran, buruk. Kita akan diperlihatkan nanti. Saya tengok YouTube ya. Besok nanti YouTube kita pula pamer balik. Masya-Allah ya. Tengah hari ini dalam 12.30 ada dekat surau kan. Adalah YouTube-nya nanti. Kita akan bertanggungjawab. Sebab itulah satu kisah yang sangat terkenal. Apabila seorang wanita yang bersama-sama dengan dua anaknya. Satu masa datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin itu isteri Nabi lah. Dalam bahasa sekarang panggil first lady. Ya. Faham-faham lah, tak faham saya minta maaf. Ya. Datang satu masa. Dia beritahu, dia kata, puan, saya dah agak lama tak menyentuh makanan. Termasuklah juga dengan dua anak saya ni. Jadi Aisyah pun, yalah, terus berbuat untuk membantu sesuatu kepada mereka bertiga ini. Masuklah ke dapur dia ataupun ruang masak dia ke, ya. Cari. Tak ada benda yang boleh dia bantu untuk bagi kepada mereka bertiga itu. Kecuali ada sebiji kurma. Sebiji tamar. Tak ada lah. Kita pun payah nak ni lah, tuan-tuan. Rumah Nabi SAW. Aisyah dengan status dia sebagai isteri Nabi. Takkan cari-cari satu dapur ada sebiji je. Rumah kita lagi banyak. Tapi itulah realitinya. Nak cakap apa? Orang bahasa macam kita pun banyak. Apalagi pergi rumah YB ke. Ya, orang lagi banyak juga. Kadang-kadang banyak yang sepah makan tak pun. Ya. Akhirnya dia panggil lah, terpaksa yang itu yang ada dan itulah yang dibawa. Diberilah kepada si ibu. Ya. Dia perhati tengok macam mana. Ibu pun ambil. Si ibu tadi ambil. Oleh kerana ada sebiji saja, anak dia dua orang terpaksa belah dua. Bagilah separuh seorang kepada setiap anak. Jadi mak raya ni tak boleh makan jugalah. Itulah mak di mana-mana pun dia utamakan anak dia dulu. Ya. Tapi bila bergerak anak, dia balun dia dulu, mak kemudian. Itu masalahnya. Kan? Tak apalah. Tak lama lepas tu Nabi SAW balik. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan apa yang berlaku di depan mata dia itu. Dia kata tadi ada orang tiga beranak datang bla-bla. Akhirnya dia kata di rumah kita ni tak ada benda makan kecuali ada sebiji kurma. Jadi saya beri itulah yang ada. Seadanya. Tak ada lebih daripada itu. Itu saja. Apa reaksi Nabi SAW? Nabi kata, ittaqin nar walau bisyaqqit tamrah. Lindungilah diri kamu daripada neraka walaupun dengan menyumbang separuh daripada sebiji kurma. Kan? Berapalah nilainya? Kurma ni macam buah durian ke? Kita pun tahu. Ittaqin nar walau bisyaqqit tamrah. Lindungilah diri kamu daripada bakaran api neraka itu walaupun dengan menyumbang sebelah daripada sebiji kurma. Sebab itulah saya kata, walaupun kecil macam mana, dia akan tetap ada aset dia. Ya? Ada bahagian dia. Dia akan bantu kita. Apalagi dalam kebaikan. Yalah. Sebab tu Nabi kata tadi, jangan kamu pandang sepi kebaikan, walaupun kecil. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah dinasihatkan oleh Nabi. Dia kata, ya wahai Abu Zar, kalau kamu masak, banyakkanlah kuahnya. Kan? Fa'aksir maraquhu, kata Nabi. Tolong banyakkan kuahnya. Sebab kita pun tahulah generasi sahabat ni. Ya. Bukan kaya-kaya belaka. Yang kaya pun ada juga. Jadi kalau tidak boleh bagi isinya,
Kuahnya tak apa dah. Tengok. Jadi kalau masyarakat kita bagi kuah apa jadi? Kan? Kuah bawa dia kata bagi kucing lagi baik lah. Oh, tengok. Punya nak kata apa? Tu orang Melayu Jawa tu macam tu. Ya? Nabi kata fa'aksir marakuhu. Perbanyakkan kuahnya. Sebab kalau tak boleh ni, bagi kuah pun tak apa dah. So, kurang-kurangnya. Tengok. Jadi, nak nyatakan dia kebaikan. Itu yang kita boleh mampu. Kalau tak boleh bagi yang ni, kalau boleh bagi, apa namanya, wing ke, ataupun, tu cerita lain lah. Tak ada. Ini je ada. Tak apa. Wala tahqiran bil ma'rufi syai'an. Nabi kata, jangan kamu pandang sepi kebaikan itu walaupun kecil. Ya. Tuan-tuan saudara, ya, tajuk yang saya beri kepada tuan-tuan tu sebenarnya banyak. Ya. Kalau saya sebut contohnya lah. Ya. Dalam risalah yang ada dengan saya ni, sekurang-kurangnya ada 32 item. Perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Sebab tu saya kata jangan pandang sepi. Walaupun benda tu kecil. Kalau kita nak harap yang besar, yang kecil. Orang kata kecil apa maknanya? Maksud tak. Saya selalu sebut contoh. Sebenarnya, dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, tuan-tuan perempuan, ada banyak pintu-pintu yang akan membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Kan? Itu pun ada juga risalah dengan saya ni. Ya? Diberi tajuk 60 pintu ke syurga. Itu tajuk untuk lain kali lah. Ya? Pasal ni tajuk kecil, ganjaran banyak. Ya? Yang ni pun belum tentu habis tahun ni. Nak tunggu tahun depan juga, belum tentu kan. Banyak sini dia tulis senarai apa ni? Ada 32 tuan-tuan. 32 kalau sekali satu sebulan dah 32 bulan dah. Kan? Saya pun katakan mari tiap bulan kot. Kan? Dapat datang hari ni pun kira okey dah. Ya. Biasa kami di Akademi Islam tu hari Rabu macam ni hari meeting. Biasanya lah. Ya. Belah pagi ni sengaja biasa reserve untuk mana-mana mesyuarat. Daripada sebesar-besarnya sampailah ke kecil-kecilnya. Jadi kalau ada meeting tak boleh datang lah. Hari ni kebetulan tak ada. Ya. Hari ni hanya melibatkan ketua head department je. Jadi saya ni pensyarah kokak je. Jadi tak payah mesyuarat lah kan. Tuan-tuan. Jadi terlalu banyak benda-benda yang kita boleh buat. Ya. Saya sebut beberapa contoh. Ya. Nak sebut contoh mudah kan cukup senang. Ya. Tanya tuan-tuan lah dulu. Ya. Sebagai contoh, satu hadis riwayat Muslim. Nabi satu masa duduk ramai-ramai dengan sahabat dia. Nabi ni orang yang bersosial. Ya. Cuma dia tak main golf je. Ya. Duduk orang kumuh dia. Jadi bila dah ramai para sahabat, dia bertanya beberapa soalan dengan sahabat-sahabat yang hadir. Termasuk sahabat-sahabat yang senior. Apa soalan dia? Nabi tanya, Man asbaha minkumul yawma sa'ima. Siapa yang hadir ramai-ramai ni hari ni dia puasa sunat? Puasa sunat. Siapa yang ramai-ramai yang hadir dalam majlis saya ini yang puasa sunat daripada pagi lagi sampai sekarang? Nabi duk perhati siapa nak angkat tangan. Lepas tu kita tengok Abu Bakar jawab. Abu Bakar kata apa? Saya. I'm sir. Oh, tengok kata yang Sayyidina Abu Bakar. Jadi rupa-rupanya dalam ramai-ramai sahabat yang puasa sunat hari itu, Sayyidina Abu Bakar seorang saja. Ya. Saya pun tak nak tanya hari ni siapa yang puasa pula. Ya. Takut tak ada. Kalau ada tak apa juga. Takut tak ada. Itu masalah dia. Ya. Siapa yang puasa? Abu Bakar jawab, saya. Lalu Nabi bertanya lagi, Man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa orang sampai saat ini daripada pagi tadi sudah mengiringi jenazah ke tanah perkuburan? Tak barak. Iring jenazah aja, bukan kena pikul pun. Nabi tanya siapa yang telah mengantar jenazah ke kubur? Kontaknya di Madinah. Kalau kubur di Madinah satu je, kubur Baqi'. Kan?
bagi sahabat yang pernah sampai dan berziarah ke Madinah, tahulah daripada Masjid Nabi tu nampak dah pagar kubur tu. Saya kebetulan baru balik dalam Januari lepas. Ada seorang sahabat yang satu kumpulan dengan saya itu, memang dia tahu dah di mana tempat orang sembahyang jenazah sama sekali. Dia pun nak tengok juga apa yang ada dalam tanah perkuburan Baqi' yang besar itu. Sebab ramai para sahabat Nabi, termasuk Ummul Mukminin Aisyah dan ramai lagi, disemandikan di situ. Dia tak buka sepanjang masa, ada masa-masa tentunya. Jadi sudah tentu bila ada jenazah, kubur tak akan dibuka. Dia pun ambil kesempatan juga. Doa. Menariknya, kalau kita sama ada kita berada di Mekah kah, atau berada di Madinah kah, kebiasaannya setiap waktu ada jenazah. Setiap waktu. Semayanglah maksudnya. Subuh pagi, Zuhur tengah hari, Asar petang, Maghrib pun ada, Isyak pun ada. Setiap waktu. Bukan seorang pula tu. Biasanya lebih daripada seorang. Yang orang tahu kat mana seorang tak seorang. Bukan nampak pun. Tak. Daripada announcement tu lah. Bila dah habis imam bagi salam, Bilal biasanya akan buat pengumuman. Dia kata apa? As-salatu 'alal amwat. Itu pengumuman sembahyang mayat. Jangan pula, apa hal ustaz tu? Itulah saya kata, masa kecil itu tak nak sekolah, besar-besar menyusahkan aku. Dia kata as-salatu 'alal amwat. Kita nak sembahyang jenazah sedang tunggu tu. Lebih daripada satu. Dalam kata jamak. Bila amwat artinya banyak mayat, 3 ke atas. Jarang, bahkan saya tak jumpa pun dalam setiap waktu baik di Mekah atau Madinah, dia kata apa? As-salatu 'alal mayyit. Sembahyang untuk satu jenazah, tak ada. Semua jamak datang. Itulah setiap waktu di Mekah di Madinah. Dan kebetulan pula masa saya di sana tu, King Abdullah meninggal. Orang yang terkaya di dunia ni juga. Betul kebetulannya, oleh kerana dia meninggal dalam jam 1 malam hari Jumaat tu, hari Khamis malam, jam 1 pagi rasanya saya dimaklumkan. Dan jenazahnya disemandikan selepas solat asar hari Jumaat. Jadi kami yang berada di Mekah masa itu, baik saja selepas solat maghrib, kebetulan diimamkan oleh Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Habis dia sembahyang maghrib, dia buat pengumuman, kita nak sembahyang jenazah ghaib untuk Al-Malik Abdullah yang baru meninggal malam tadi katanya. Atas arahan Malik yang baru, yakni Al-Malik Salman bin Abdul Aziz. Itu bila saya sebut, bila baca media dekat Malaysia ni, dia kata King Abdullah mati diganti oleh adik-beradik tiri dia. Dia kata macam mana jadi adik-beradik tiri? Abdullah bin Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz juga adik-beradik tiri dah. Dah tak reti nak tu dah, masya-Allah ya. Adik-beradik tapi sebapa, ibu lain-lain. Adik-beradik juga. Macam mana adik-beradik tiri? Adik-beradik tiri ni, bapak kita kahwin dengan seorang janda, dia ada anak dah. Itu adik-beradik tiri kan? Soal khabar Melayu tak reti. Panggillah wartawan jumpa aku pula. Ya? Macam mana adik-beradik? Lama banyak kali saya dengar. Ya? Masa King Fahad mati, diganti oleh adik-beradik dia, King Abdullah, adik-beradik tiri dia. Macam mana Fahad bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz, Faisal bin Abdul Aziz, adik-beradik tiri kan? Tak reti dah. Boleh jadi ikut macam Parmi Suara dulu kot. Sabar je lah. Ya. Betul lah tu. Bagi betul lah hierarki tu. Bagi betul ya. Jadi King Salman arahkan supaya buat sembahyang jenazah kepada arwah abang dia lah. Ya. Kita pun sembahyang jenazah lah gaib. Lepas habis sembahyang gaib, sembahyang jenazah yang hadir pula. Itu tadilah. Tiap-tiap waktu. Tapi bila balik Malaysia, tak ada pula orang mati. Heran saya. Pergi ke masjid, tak ada. Pergi ke sorak pun tak ada. Bila saya tanya imam, bila kali terakhir masjid kita ni sembahyang jenazah, dia kata 6 bulan lepas. Tak mati, orang Jawa ni panjang umur, saya kata. Sedangkan, yalah bukan tak mati, cuma mungkin dia orang tak buat dekat surau dan tidak buat dekat masjid. Jadi bagaimana nak iring jenazah?
Nabi tanya, siapa yang telah iring jenazah ke kubur? Tengok-tengok Abu Bakar yang jawab. Ana, katanya, saya. Jadi kembali kepada sahabat tadi, dia pun masuk juga tengok macam mana keadaannya di tanah kuburan Baqi' itu, ya. Bila ada jenazah, dia pun follow. Saya tanya macam mana? Tak sempat lah Ustaz. Kenapa? Dia orang langkah panjang, dia kata. Oh, saya kata langkah Arab dengan langkah Melayu mana nak sama, kan? Dia tanggungjawab nak menyegerakan pengurusan jenazah itu. Orang Melayu pula pikul jenazah pun melenggang kangkung main. Oh ya Allah, saya heran betul. Banyak pula tu dia punya. Nak kata birokrasi takut teruk sangat. Tuan-tuan, pikul jenazah, oh, masya-Allah, sabar jelah. Lepas tu ada pula halangan dia. Bukan halangan lah, saja dia buat halangan. Apa antaranya? Tak pernah kau tengok kau. Orang tak itu. Daripada jenazah yang keranda tu nak sampai ke van jenazah tu, berapa langkah? Break banyak kali. Sampai 7 kali break. Apa hal saya kata? Terus je lah. Apa pula songeh banyak? Baru nak setengah langkah. Al-Fatihah. Siapa suruh? Siapa suruh? Yang Arab tu punya langkah, kami belakang tak sempat nak hambat, kata dia. Tengok, tak ada Al-Fatihah apa pun. Sabar je lah. Ya. Ambil dekat mana? Sebab itulah, bila ditunjuk kubur Al-Malik Abdullah, tuan-tuan tengok kan? Macam mana? Sama dengan kubur Tok Wan kita ke? Pak Allah di Malaysia dia mati, kubur dia jauh lebih lawa daripada King Abdullah, tuan-tuan. Pasal kata? Lu fikirlah sendiri. Belakang rumah saya itu ada tanah perkuburan yang tercantik di dunia. Tahu? Raudatus Sakinah di Kampung Batu Muda tu. Itu tanah kubur yang tercantik dalam dunia, tuan-tuan, ya. Itu projek Datuk Jamil Khair. Jiran saya pun, anak murid saya pun juga, ya. Kena sebut anak murid tu, ya. Dia kok mana pun dia anak murid saya walaupun dia menteri. Saya tak menteri pun, orang kampung biasa aja, ya. Tapi tang tu dia cikgu saya. Saya cikgu dia. Bagaimana dia jumpa apa? Macam mana Tuan Guru? Oh, dia menteri panggil Tuan Guru, tak berlanggar ke? Tiba-tiba orang orang esok dia tak nak panggil saya Tuan Guru. Sorry lah, ya. Tuan. Simple, sangat sederhana. Tengok. Man tabi'a minkumul yawma janazatan. Nabi tanya, siapa yang follow jenazah? Abu Bakar kata saya. 2. Nabi tanya lagi, man ut'ima minkumul yawma miskina. Siapa pula ramai-ramai yang hadir ni yang telah memberi makan, menjamu mereka-mereka yang miskin makan. Simple. Tak payah pun. Kan? Nak jamu orang miskin, tak nilah. Masya-Allah, tak perlu cek, ya. Saya nak buat jamuan untuk orang miskin, tanya dia, apa dia punya menu? Allah, orang kampung tak tanya menu lah. Kan? Tapi kalau tanya orang sini, apa menunya? Allah, ini je menu. Oh, tengok. Dia peleceh. Tapi orang miskin dia tak tanya pun, tuan-tuan. Dapat makan tu dah cukup seronok bagi dia orang. Nabi tanya, siapa yang beri orang miskin makan? Tak payah. Sebab tu saya kata amalnya sedikit, pahalanya masya-Allah. Tengok. Abu Bakar juga jawab, saya. 3-0. Ya. 3-0 ni Selangor lawan sahabat tahu tu. Nabi tanya lagi yang keempat. Man ada minkum maridata. Siapa pula yang telah ziarah orang sakit? Tak payah juga ziarah orang sakit. Cuma nak pergi dalam bayar tu. Ganjaran? Masya Allah. Nabi kata, man ghada. Sesiapa yang belah pagi, dia pergi tengok ziarah orang sakit, 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya dan berdoa untuknya. Sampai bila? Sampai petang. Kalau tak boleh pergi pagi, pergi pula petang pula. Malaikat, 70 malaikat pula, 70,000 malaikat berdoa untuknya. Sampai bila? Sampai besok pagi. Payah? Tak payah. Cuma, yalah, kita ni ada masa ke nak pergi tengok orang sakit tu. Hingga Nabi kata, majtama'na
fimri'in. Tidaklah berhimpun 4 perkara itu pada mana-mana individu illa dakhalal jannah, Nabi kata, kecuali orang itu akan masuk syurga. Payah masuk syurga. Buat 4 tu je lah. Cuma kita tanyalah, saya bertanya diri saya, agak-agak buat ke 4 tu? Dah. Kita semua pula buat ke tak? Tu masing-masing jawab lah. Tak sulit, tapi itulah. Nabi kata tidak berhimpun mana-mana 4 perkara itu dalam mana-mana individu illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk syurga. Ya Allah Ta'ala dah bina untuk kita rumah di syurga. Duduk di Kuala Lumpur ni atau sekitar Kuala Lumpur ni, kalau ada rumah, Masya Allah, kan? Rumah kat mana? Taman Tun. Oh, tengok. Rumah kat mana? Ya. Country, hahau. Macam-macam country lah tu. Oh, Masya Allah. Seronok. Tapi rumah di luar ni kekal kan? Tak. Ada orang rumah nun, pucuk bukit buat. Masya Allah, banglo besar. Harga berapa? Jangan kira harga lah. Tapi, sudah diminta, diarahkan supaya mengosongkan kawasan kediaman itu. Kerana mungkin akan berlaku runtuhan. Habis? Nak tahu rumah siapa? Saya ada rekod. Juta-juta harganya. Tinggalkan. Rumah di syurga macam mana? Tengok. 4 perkara yang dibuat itu sebagai jaminan daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi SAW, di mana sudah dibangunkan untuk kita sebuah rumah di syurga. Satu contoh. Ya. Yang kedua, ya, saya pun nak kena cari takut benda-benda yang payah tadilah, ya. Nabi kata dalam satu hadis, siapa-siapa yang menyebut raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ataupun rasulah. Siapa-siapa yang kata aku redha untuk menjadikan Allah Ta'ala itu Tuhanku, aku redha untuk menjadikan Islam itu agamaku, aku redha untuk menjadikan Muhammad itu Rasulku. Sebut 3 tu ya. Kan? Tak boleh sebut agak-agak. Apa yang saya sebut tadi tu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Apa balasannya? Wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia masuk syurga. Ya. Tapi nak kena fahamlah. Jangan sebut saja. Bila kita sebut aku redha untuk menjadikan Allah Ta'ala itu Tuhanku, apa makna dia? Adalah tuntutannya. Takkan sebut saja. Kalau tidak, saya tak katalah ramai masuk syurga. Tapi bukan payah nak ke syurga sebenarnya. Hanya menyebut raditu, aku dah redha, aku dah bersedia untuk menjadikan Allah Ta'ala itu Tuhanku. Ya. Allah is my God. Tuhan saya. Bila kita mengaku dia Tuhan kita, apa maknanya? Kena dengar semua, dia suruh lah, barulah Tuhan. Kalau tidak, macam isteri kita lah, suruh dia buat je. No, minta maaf. Kan? Itulah maknanya asyhadu yang kita dah sebut tu. Apa makna asyhadu? So, Quran-Quran ada 7 makna asyhadu ni, tuan-tuan. 7. Kita habis dah malam ni, abad tengah hari ni. Saya ambil 1 je. Apa maknanya? Asyhadu. Dengan makna uqirru, saya berikrar. Kita kaki tangan, tak kira lah. Susah macam tuan-tuan, awam macam saya ni, hari kualiti, semua akan ikrar. Kan? Hari kualiti. Mengaku. Masya Allah. Untuk menzahirkan segala macam-macam lah. Ya? Supaya Q besar tu. Q apa tu? Q tu Quran kot. Ya? Tiba-tiba Q kualiti. Sabar je dah. Ya? Mengaku, apa maknanya? Contoh simple lah ya. Kalau boleh saya kongsi dengan tuan-tuan saudara. Ada yang tak kahwin lagi ke? Ramai-ramai ni. Ada yang bujang ke? Saya tak nak tanya dah kahwin. Yang kahwin dah orang faham dah. Yang tak kahwin lagi. Ya. Yang baru kahwin ada? Bila selesai akad, saya terimalah nikahnya bla-bla-bla tadi. Apa juru nikah suruh? Lafaz taklik kan? Ingat? Saya, nama saya sekian, cuma tersebut nombor IC je. Kan?
mengaku dengan sesungguhnya apabila saya meninggalkan isteri saya nombor asyik bla-bla selama 3 bulan tanpa sebarang nafkah oleh saya ataupun oleh wakil saya, dan isteri saya pergi ke pejabat qadi, bayar dengan satu jumlah RM10, maka apa? Jatuhlah talak khul'in. Kita pun kenyah tangan. Apa maknanya itu? Ikrar kan? Kita nak tahu jadi ke tak ikrar tadi tu. Cuba menikah ni terus keluar, tak balik-balik 3 bulan kemudian. Apa jadi? Isteri kata, aku ni orang kata ada lelaki tapi tak balik-balik, dia pakai halnya. Dia pun pergilah ke pejabat qadi. Pejabat qadi kata, tolong isi barang dan bayar RM10. Kan? Maka keluar iklan surat khabar, dikendaki hadir. Fulan bin Fulan, nombor ICB ni, isteri kamu menuntut cerai ta'liq. Dan bila dah bicarakan kes, akhirnya hakim kata, sabitlah perceraian antara berdua pasangan ini. Kenapa? Si suami meninggalkan rumah tanpa sebarang nakah, sama ada oleh beliau sendiri ataupun oleh wakilnya. Itu makna ikrar dari itu. Ni menikah lepas tu tinggal tak apa dengan tak payah tu, untunglah kalau dapat isteri macam tu. Kan? Balik ke tak balik ke, bagi duit ke tak bagi duit, tak apalah. You tetap my husband katanya. Oh, macam mana? Beruntung tuan-tuan kalau dapat bini macam ni. Saya ada kes. Bukan kita melibatkan saya, tapi kan kawan kita lah juga. Kan? Saya dengan Haji Hamdan juga. Ya? Pergi ke satu tempat. Lama dah, dalam 2 bulan lepas. Biasanya lepas kuliah, adalah suffer sikit makan. Ya? Terhenti kepada menu lah. Ya? Ada kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. 2 bulan lepas bila kami pergi, dia kata, minta maaf lah doktor. Kenapa? Hari ni tak ada jamuan macam biasa. Ada juga tapi tidak macam biasa. Saya tanya kenapa? Dia kata, akad hajah yang biasa duk masak untuk kita tu baru meninggal katanya. Innalillah. Saya sebut. Spontan lah saya sebut. Ya. Cuma dia kata hajah tu ada isu. Saya kata isu apa? Suami dia tinggalkan rumah entah berapa bertahun dah tak balik-balik. Saya tanya isteri dia orang mana? Dia sebutlah negeri. Negeri mana-mana, Masya Allah. Ya. Orang Bota ke orang Parit tak tahu. Dia boleh sana lah. Ya. Saya dah beritahu, Hajar, awak kena pergi ke pejabat qadi. File lah kes di mahkamah. Suami dah bertahun-tahun tak balik. Kan? Nak kata hidup, dia tentu hidup. Nak kata mati, mana kuburnya? Tapi sampai dia mati, dia tak pergi ke pejabat qadi. Saya kata beruntung suami dia. Ya? Walaupun dah bertahun-tahun tak balik, suami, isteri tak pernah ambil tindakan. Ya? Tak untung lagi kah? Kalau orang lain lama dah. Cuma dia kata saya ni tak berani nak sebut banyak kali. Saya tanya kenapa? Takut orang kata Datuk Pengerusi itu ambil kesempatan, kata dia. Ya? Mintakan tu dicerai dengan laki dia, mana tahu dia nak take over pula. Takut orang cakap macam tu. Saya tanya dia, kaya ke tu? Yang ni hajah yang meninggal ni. Dia kata kaya tu payah nak cakap, tapi harga rumah dia tak kurang daripada 2 juta katanya. 2 juta. Itu orang kerja esok itu rumah macam tu ya. Yang kerja UM macam saya ni, rumah kokak biasa je tuan-tuan ya. Rumah servis macam itulah. Ya. Swasta ni masya-Allah ya. Bonus saja 8 bulan setahun kan. Betul ke? Sajalah ya. Peroboklah orang swasta, kita orang kerajaan ni macam itulah, sabar jelah ya. Lepas ni nak kena GST pula ya. Orang tanya saya, Ustaz, GST tu apa? Saya kata, geng songkok tinggi. Itu GST. Sabar je lah. Ya. Walaupun soal kabar desan, saya tengok dekat kaunter tadi, ada statement daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah mengenai GST. Ada penyokong Tengku Razali ke? Yang saya nak sebutnya, memang tidak payah sebenarnya untuk untuk beramal dan menjanjikan ganjaran yang banyak. Sebab tu Nabi kata tadi, saya sebut dah. Siapa-siapa yang kata, aku redha menjadikan Allah Ta'ala Tuhanku.
Aku redha untuk menjadikan Islam itu agamaku. Aku redha untuk menjadikan Muhammad itu rasulku. Nabi kata apa? Wajabat lahul jannah. Wajib, selayaknya dia masuk syurga. Tengok. Payah lah. Tak bayar, 3 patah ya. Tengok. Tinggal lagi, takut tadilah, takut kita tak ada masa. Tengok. Ya. Saya cuba nak cari benda-benda yang agak simple lah ya, dengan tuan-tuan ya. Dan dengan saya juga ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata yusbihu ala kulli sulamatin min ahadikum sadaqah. Kita bangun waktu pagi, setiap pagi kata dia, bagi setiap sundi yang ada pada diri kita ni ada sedekah dia. Kan? Setiap organ yang ada pada badan kita ni ada sedekahnya. Sorry. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Kita sebut subhanallah, sedekah. Kan? Wa kullu tahmidatin sadaqah. Kita sebut alhamdulillah, sedekah. Payah kena sebut? Tak payah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali sebut tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Sebab itulah saya salah sebut, nak sedekah ni tidak semesti duit, tuan-tuan. Ini pun sedekah juga. Wa kullu takbiratin, setiap takbir kita sebut Allahu akbar, dia juga sedekah. Okey. Wal amru bil ma'rufi sadaqah. Kita ajak benda baik jadi sedekah, dan kita cegah larang benda mungkar juga sedekah. Tengok. Senangnya dapat pahala. Berapa dia tu? Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir, dengan ajak kepada kebaikan, dengan cegah benda yang mungkar, sedekah. Wa yujzi'u min zalika kullahu. Kesemua sekali itu dapat dirangkumkan dengan 5-6 perkara tadi. Dengan apa? Raka'atan, 2 rakaat. Yarka'huma, yang kamu raka' minad duha, pada waktu duha. 5-6 perkara yang saya sebut dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil tadi boleh cover dengan semayang rakaat, semayang 2 rakaat, semayang duha. Ini masalahnya. Hari ini sempatkan semayang duha. Itu satu. Sajalah. Jangan jawab. Jawab nanti je kan. Boleh cover balik tu dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan tasbih semua sekali tu boleh cover semuanya dengan rakaatan, 2 rakaat semayang duha. Istimewanya semayang duha. Tak payah 2 rakaat je. Kan? Bagi yang rajin pula tambah jadi 4. Kalau 2 pun tak, 4 barani jauhkan Allah. Itu masalahnya. Simple. Melazimkan diri kita dengan solat duha. Orang tua-tua dulu dia kata semayang duha nak. Kenapa? Rezeki murah kata dia. Betul ke tidak? Wallahu alam. Ya. Tuan-tuan cek baliklah. Mana tahu. Semua pakat semayang duha dekat sebelah sini. Tahun ni bonus setahun kena dapat. Mungkin ya. Mana tahu berkat semayang duha masing-masing. Tuan-tuan. Simple. Ya. Boleh cover balik. Boleh macam Masya Allah. Ya. Tuan, payah ke kalau saya tanya? Tak payah. Ya? Jangan salah. Islam tu suruh benda yang memang kita boleh mampu buat lah. Ya? Tak ada benda yang tak mampu buat, dia suruh juga. Tak. Simple. Kebetulan bulan Januari lepas saya ke Umrah. Adalah 3 hari berada di Madinah. Biasalah. Package compulsory-nya kalau ada di Madinah ni ialah pergi solat di Masjid Quba. Kan? Dah sampai ke? Ada yang pernah sampai lah ya. Kenapa kelebihan dia? Nabi kata, siapa-siapa yang semayang sunat 2 rakaat di Masjid Duha ini, dia akan dapat pahala umrah. Itu untung orang Madinah. Tak payah keluar ke tanah halal, niat umrah, masuk, tawaf, sa'i, tahlul, dapat umrah. Tak. Orang Madinah pergi ke Quba, semayang 2 rakaat, dapat pahala umrah. Cuma kita kadang-kadang pergi sekali je Quba. Yang banyak kerap beri, pasal kurma kerap. Itu masalahnya.
Saya saja kepada PK yang saya ikut, kenapa dia pergi bawa tempat yang sama? Pergilah tempat-tempat yang lain. Kubat tu okeylah sebab kelebihannya besar, ya. Ni pergi masya-Allah, ya. Pergi ladang kurma. Oh, dia kata ini fresh daripada ladang. Tengok. Rupa-rupanya yalah. Dia orang berebut nak bawa penumpang tu, kenapa? Dah ada MOU dah dengan tuan punya ladang tu. Siapa? Dengan drivernya, dengan kelindannya. Tengok, masuk. Akhirnya dia kata semua halal. Satu kedai dia pusing macam free, ya. Itu mestilah ada harga untuk orang bawa, ya. Rupa-rupanya harga dekat ladang kurma tu taklah murah mana. Dekat luar lagi murah lah. Tapi dah ni, masya-Allah, samalah, ya. Macam naik bas ekspres lah nak balik Kota Baru, ya. Dia berhenti kat mana tengah malam? Adalah R&R kat mana, ya. Kita cari mana driver bas aku tadi. Rupa-rupa dalam bilik ekor dia makan. Right? Kita bercongok kat luar ni je. Kan mestilah ada MOU dengan antara driver tu dengan tuan kedai tu, kan? Faham tak? Cerita sama je, masya-Allah. Tapi pentingnya 2 rakaat di Masjid Quba itu dapat pahala umrah. Tengok. Senang. Pergilah. Betul, kebetulan pun saya dapat maklumat baru-baru ni bila kawan-kawan pergi sana. Kebetulan orangnya agak lengang sikit, tak berapa ramai. Saya pun dapat rapat dekat dengan mimbar Masjid Quba tu, semayang sunat dekat situ, ya. Kawan yang jadi mutawif tu saya dah kenal kebetulan sebelum ni, dalam program umrah yang saya ikut sebelumnya dah dia juga yang jadi mutawif dia. Dia kata, "Ustaz, perasan ke tak? No." Dia tengok ada kubah, ya. Kubah tu ada kubah yang besar dan satu lagi kecil sebelah dia. Saya kata, kubah saya tahulah. Tapi yang kecil tu perasan ke tak? Saya kata tak. Pernah tahu ke ada maklumat? Belum. Dia kata rupa-rupanya kubah yang bulat yang kecil tu dibangunkan, dibina oleh Bin Laden Group. Kan? Bukan Osama Bin Laden, minta maaf. Tapi anak beranak dia lah Bin Laden Group tu, ya. Wah. Satu kubah yang kecil, yang besar tu satu, sebelah tu. Saya kata apa maknanya tu? Dia kata bila kita tengok kubah yang kecil tu, yang bulat tu, sama setentang dengan yang atas bumbung tu di bawah ni. Kawasan itulah biasanya space yang Nabi kita SAW bila dia ke Masjid Quba, dia akan sembahyang sunat di kawasan itu. Jadi kalau nak tahu kawasan yang biasanya Nabi kita salat di Masjid Quba itu, tengok yang bulat di atas tu, tengok dekat bawah dia. Di situlah biasanya Nabi sembahyang. Bin Laden yang buat tu. Ni orang lelaki lah pergi, orang perempuan kena tunggu kat luar lah. Mana boleh masuk sampai ke dalam tu, ya. Itulah dia. Madinah 2 rakaat sama dengan umrah, ya. Tuan. Jadi nak perhabis yang 32, 36 ni lambat tu, ya. Lain kali lah kita sambung. Saya kata tu, ya. Ada lagi. Saya tak loket bab ni, ya. Cuma satu lagi lah, last, ya. Antara perkara yang kita biasalah diri kita, ya. Kalau dapat, sedapat baik, sedapat mungkin, ya, membiasakan diri kita dengan sunat ar-ratib. Sunat ratib baik sebelum ataupun selepas salat fardu. Apa kelebihannya? Nabi kata, "Ma min 'abdin muslimin." Mana-mana hamba muslim yusalli, semayang lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, kulla yaumin, setiap hari, isnatay asyarata raka'atan, 12 rakaat. Kan? Semayang sunat dalam satu hari, sunat ratib 12 rakaat. Tatawuan, sunat, ghairal faridah, bukan fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di syurga. Jadi nak kena biasakanlah, ya. Subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, komplit 12 rakaat. Rumah di syurga duk tunggu kita tadi. Cuma masalah juga tu nak buat tu. Ada masa, ya.
saya tanya, ada masa ke tak? Kalau ada, rebutlah peluang. Nabi kita sendiri, saya selalu sebut dengan kawan-kawan, subuh pagi biasanya lepas azan, bila Bilal melakukan azan, dia biasanya semain sunat 2 rakaat di rumah dia. Sebab rumah dia sebelah masjid ya. Kat kubur dia sekarang tu lah, tu rumah dia ya. Bila Bilal melakukan azan, biasanya Nabi semain sunat 2 rakaat di rumah dia. Lepas tu baru dia ke masjid untuk mengimamkan solat. Saya banyak suggest kepada kawan-kawan, bila lah umpamanya, bagilah jam. Kalau nak buat tak tiap hari tak boleh, cubalah hari Sabtu ke, hari Minggu ke, lewatkan sikit sembahyang subuhnya itu. Bagi chance sesahabat, sembahyang sunat 2 rakaat di rumah dia, lepas tu pergilah sembahyang fardu di masjid. Kan? Boleh pun. Hari lalu tak boleh, saya kerja, kena 4 sekat lah. Tengok, takut, merah. Ini gara-gara 2 rakaat lah kata. Tak, minta maaf, jangan berbalah bab tu. Ya? Cuma masalahnya bila ni ikut mood dia. Kan? Dia azan, dia sembahyang sunat 2 rakaat, ringkas, lepas tu dia qamat lah. Kita sembahyang sunat kat rumah kita, sampai-sampai kat masjid, apa jadi? Tok Imam kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah bagi salam dah tuan-tuan. Nak macam sunat apa? Tengok, coba MOU 2 rakaat. Nabi sama ada bermukim, semasa berada di bermusafir, dia tak pernah tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Only 2 rakaat sebelum subuh. Kalau boleh pun, jagalah. Ya. Pendek je. Rakaat pertama lepas Fatihah, baca Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua lepas Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Tahiyat, bagi salam, bekerjalah ke masjid untuk sembahyang fardu. Jaga 12 rakaat. 12 rakaat. Nabi kata, banallahu lahu baitan fil jannah. Syurga, rumah di syurga dibangunkan untuk kita. Ya. Ada rumah di Kuala Lumpur ni pun bangga ke main. Bagaimana kalau rumah di syurga? Penting ya. Jadi loceng dah berbunyi, saya berhenti cakap itulah. Saya hormat dengan loceng tu ya. Cuma macam yang sahabat sebut tadi, bersama-sama saya, sahabat saya Tuan Haji Hamdan yang bawa package wakaf ya. 1 buku panduan solat, ada 1 set solat panduan solat untuk lelaki, 1 untuk perempuan, dijual secara wakaf dengan harga RM30 dan kita hantar ke negeri di bawah Bayu ya. Minggu lepas pun Haji Hamdan ada beberapa kotak dah dihantar ke sana, alhamdulillah, untuk dimanfaatkan. Masalah juga tuan-tuan, Sabah tahu taklah ya. Kalau ada sahabat-sabahan, dia orang faham sangat. Ada pelajar masa saya daripada UM baru ni cuti pergi ke Sabah, ke Ranau Sabah. Dia balik, kami buat program khidmat masyarakat. Dia kata sedih Ustaz. Saya kata sedih apa? Tok Imam pun tak ikut siring katanya. Tengok. Tok Imam tak ikut siring. Tak ikut syarat siring, memang tak luluh punyalah. Tak ada kan? Macam mana? Tapi dah kampung dia tu seorang dia je. Gagah lah, betul tak betul pun jadi Tok Imam juga. Jadi bagaimana nak selesai? Jadi buku ini insya-Allah kita hantar ke Sabah dan mereka sedang semarak buat program semak solat base kepada buku teks yang kita hantar itu. Jadi kalau ada sesahabat di sini yang ingin menyumbang, dapatkanlah daripada sahabat saya Haji Hamdan. Dan yang kedua, rakan kita di sana, NGO, sahabat NGO kita, Persatuan Sahabat Prihatin Sabah, baru saja membangunkan sekolah tahfiz di Ranau, Sabah. Ada 20 orang pelajar, anak-anak pendalaman Sabah. Ya. Yang mudah-mudahan akan jadi pelapis, imam dan seumpamanya. Yang memenuhi sirimnya itu. Kalau tidak, ada 20 orang, mereka ini rata-ratanya dibiayai sepenuhnya oleh masyarakat Islam ya. Jadi mereka 20 orang jumlahnya, ada sebuah sekolah tahfiz di sana, dikendalikan oleh kawan-kawan kita di sana. Jadi mereka juga memerlukan sumbangan ya. Terbaru mereka maklumkan kita, mereka berhajat untuk dapatkan sebuah van untuk transport. Terpakai saja taksiran harga lebih kurang RM45,000. Jadi kalau ada juga sesahabat nak bayar zakat ke apakah, insya-Allah saya dan Haji Hamdan telah dipujuk berkali-kali untuk jenguk program mereka. Insya-Allah bulan minggu kedua bulan April akan datang ni, kami akan ke Kota Kinabalu, termasuk ke Ranau ini untuk melihat sekolah yang dibangun oleh sahabat-sahabat kita di sana ya. Termasuk juga apa-apa lagi telekung umpamanya juga diwakafkan, mungkin dengan harga telekung mahal sikit kot Haji Hamdan ya.
satu set RM100. Asalnya untuk program mangsa banjir, ya. Ada lagi sakit baki juga kita akan hantar ke Sabah, ya, untuk sahabat-sahabat se-Islam dengan kita di sana. Jadi mana-mana ingin menyumbang rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat Islam yang lain, insya-Allah. Sangat itulah rasanya tengah hari ini ada keizinan kita jumpa lagi untuk menghabiskan tajuk amalan yang sedikit dan pahalanya berganda-ganda siri kedua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada soalan? Ya. Saya. Ya. Betul itu. Ya. Yang penting ada sumbangan. Kalau Aisyah sanggup boleh bagi sebelah daripada sebiji kurma, Nabi kata, lindungilah diri kamu daripada neraka walaupun menyumbang sebanyak itu. Ya. Kita bukan sebiji kurma, ya, berkilo-kilo kurma, ya. Jadi itu masalahnya. Jadi sebab itulah saya kata tadi, prinsipnya dalam agama kita ni, la tahkiranna bil ma'ruf fi syai'a. Jangan pandang sepi kebaikan itu walaupun sedikit. Sebab kita tak tahu mana satu yang akan membawa kita ke syurga. Yang penting membiasakan diri kita dengan amalan-amalan yang membawa kita ke syurga. Saya sebut tadi bersama-sama saya ini ada hadis-hadis yang bertajuk 60 pintu ganjaran yang boleh membawa ke syurga Allah Ta'ala. Banyak lagi nak selesai tu. 3 tahun lagi baru habis tajuk ni, tuan-tuan, ya. Ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, kita tangguh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.